Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Pertamanya sama-sama kita memulakan kuliah kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertamanya, Alhamdulillah, sepenuh-penuh, setinggi-tinggi kesyukuran, puji-pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya jua maka kita pada pagi ini dapat bersama-sama walaupun dalam suasana yang berbeza seperti sebelum ini. Yang pentingnya ialah objektif daripada apa yang kita lakukan itu kita dapat capai. Sama ada kita dalam kelas, kita dalam kereta, kita dalam kapal terbang, kita dalam rumah, dalam masjid. Yang paling penting sekali ialah kita dapat capai apa matlamat daripada apa yang kita lakukan. Sekarang ni yang kita lakukan ialah kita berkongsi ilmu, kongsi pengajaran, kongsi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang mana seperti mana yang biasa saya sebut, tidak lain dan tidak bukan apa yang kita lakukan ini ialah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang kita lakukan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka itu adalah tujuan. Walaupun jadi dalam keadaan yang kita ada sekarang ni kita sama-sama bermunajat, menambahkan, mempertingkatkan munajat kepada Allah supaya Allah tamatkan, Allah Subhanahu Wa Taala angkat ujian ataupun wabak yang Allah turunkan ini, Allah Subhanahu Wa Taala angkat sehingga kita boleh untuk lakukan perkara amalan kita seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para peserta khusus kuliah Tafakuh Fiddin yang dikasihi sekalian, sesungguhnya apa yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu mungkin ini amalan yang diterima oleh Allah, maka ia mendapat nilai, mendapat perkiraan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita mentajdidkan, memperbaharui niat kita iaitu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam keadaan yang terhad, kita buat ni terhad, kita adakan majlis ini terhad, apa pun ini adalah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala buka kepada kita. Mudah-mudahan dengan apa cara sekalipun kita dapat memperolehi apa yang kita inginkan, apa yang kita mahukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi apa khabar semua? Saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sihat, sejahtera di samping keluarga. Setiap apa yang Allah buat itu ada hikmahnya. Setiap apa yang Allah takdirkan itu ada hikmahnya. Sebab Allah lebih mengetahui daripada apa yang kita mahu. Allah lebih mengetahui dan Allah mahu apa yang mengatasi apa yang kita mahu dan apa yang kita inginkan. Dan sudah pasti apa yang Allah mahu itulah yang terbaik. Cuma
tunggu bagi kitanya ialah supaya kita dapat cari, kita mengambil peluang di atas apa yang berlaku ini, di atas apa yang kita lalui ini, untuk mendapat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Saya percaya bahawa kita dapat banyak di sebalik ujian yang Allah beri, kita dapat banyak. Kita dapat buat, kita dapat lakukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tinggal lagi seminit dua sebelum kita memulakan. Jadi insya-Allah saya lihat pada kita dah tinggal lama. Saya lihat ada catatan saya ni oleh kerana kita berkongsi kuliah kan. Kita berkongsi kelas. So, jadi ada tarikhnya tak sama. Cuma bila saya lihat kembali ada kebaikannya sebab tajuk yang kita nak kongsi hari ini dia ada berkaitan dengan tajuk yang berikutnya. Jadi ada sedikit kalau mungkin ada kelas yang di Padang MPK tu, sebelah Padang tu dia dah ke depan, jadi undur sikit dan kita akan bersama-sama memulakan perbincangan kita pada hari ini muka surat 200. Surat 200. Jadi mungkin yang Padang Bank yang Padang MPK tu mungkin dia dah ke depan lagi, tapi bila saya cek balik ada yang tertinggal, ada rasanya benda yang kita tidak kongsikan. Tambahan pula tajuk ini sangat berkait dengan tajuk pasal yang ke-8. Jadi mungkin kalau ia berulang pun sebagai pengukuhan lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi kita mulalah. Mungkin saya buka 1 minit 2 nak dengar juga suara tuan-tuan mana yang sekejap sebelum kita mula betul-betul buka surat ni. Kerana kalau ada nak memberi komen pada topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, silakan dalam seminit ataupun surat 200. Muka surat 200 tak? Ustaz, nanti saya akan bacakan chat yang dia orang kita tak pernah akan buka mute ni suara, kita mute kan. Okay. Jadi dia orang akan chat soalan-soalan, nanti saya akan baca ke Ustaz. Oh gitu. Alright. Sekejap, maknanya kita terus dulu ke macam mana? Boleh teruskan. Ada apa-apa soalan tak? Belajar setakat ni. Muka surat 200 Muka surat 200. Mungkin yang Dewan 2 tu dia dah ke depan sikit kan Ustaz Sebab kalau ikut tajuk saya tulis kat sini dalam muka surat 212, tapi saya baca balik daripada poin-poin dia terkait, jadi ada kewajaran untuk diulang. Okey baik. Muka surat 200 maknanya sebab kita gabung kelas ni Okey Ustaz, boleh teruskan terus. Okey Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala, rahimahumullah. Pengarang kita ni ramai, ada 3 orang. Jadi supaya Allah merahmati mereka, iaitu pengarang yang asal ialah Syekh As-Sanusi, kemudian dihuraikan oleh Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani, kemudian disemak dan disusun mengikut gaya bahasa yang lebih moden oleh Muhammad Labib, dan diperbetulkan oleh Syekh Ahmad Semaik. Jadi ada 4 orang kitab kita ni. Kitab kita ni ada 4 orang yang menyampaikan ataupun mempersembahkan kepada kita ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati rahimahumullah, merahmati mereka keseluruhannya dan memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa nafa'ana bi ulumihim wa kitabihim fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Jadi tajuk yang kita nak mula hari ini, dalam perbincangan yang sebelum ini kita bincang tentang sifat-sifat Nabi SAW. Jadi kita dah bincang itu sifat tentang sifat sedik, benar Nabi, sifat amanahnya Nabi, dan juga sifat tabligh Nabi menyampaikan.
Jadi kita nak sambung muka surat 200 ni ialah dia nak sambung tentang perkara yang setelah dia membincangkan dalil kepada wajibnya Nabi SAW bersifat dengan sifat siddiq. Jadi Nabi pengarang kitab kita ni dia sentuh tentang mukjizat, sebab mukjizat itu ialah untuk membenarkan sebagai satu petanda bahawa Allah membenarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Jadi mukjizat, diturunkan mukjizat itu apa tujuannya? Mukjizat itu sebagai satu kata, seumpama Allah kata apa yang Nabi sampai itu adalah betul daripada aku. Jadi sebagai simboliknya ataupun sebagai buktinya Allah beri mukjizat. Sebab mukjizat ini tidak boleh dicapai, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diberi ataupun tidak berlaku, melainkan hanya kepada Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membincangkan Nabi bersifat dengan siddiq, apa buktinya? Buktinya Allah menurunkan, Allah mengukuhkan, Allah memberi kepada Nabi dan para Rasul itu mukjizat. Jadi ini adalah apa yang kita nak bincang. Jadi kita dah bincang sebelum ini mukjizat Nabi secara umumnya, bermula daripada mukjizat yang paling besar itu Al-Quran. Jadi perincian hari ini pengarang dia nak sebut satu-satu. Dan mungkin kita tidaklah dengan detail, cuma tersebut secara apa ni, sebab semua masing-masing saya rasa dah tahu tentang mukjizat Nabi, cuma sebagai ulangan. Jadi yang pertama yang disebut di sini ialah dalam peperangan Hudaibiyah ataupun dalam peristiwa Hudaibiyah. Hudaibiyah ni adalah satu peristiwa yang berkaitan dengan Nabi SAW nak melakukan umrah pada tahun itu. Tiba-tiba mereka ditahan oleh orang Quraisy, jadi mereka tidak boleh pergi melakukan umrah, dan berlakulah di situ perjanjian Hudaibiyah. Jadi apa yang nak disebut di sini ialah bila di Hudaibiyah tu ada banyak peristiwa, dan lepas ini pun ada juga nanti pengarang bawa beberapa contoh lain yang berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah. Jadi yang pertama sekali di sini dia nak cerita tentang mukjizat Nabi SAW dalam Hudaibiyah ni, dalam peristiwa Hudaibiyah ini ialah apabila para sahabat mengadu kepada Nabi bahawa mereka tidak ada air untuk minum dan untuk berwuduk. Jadi mereka pergi berjumpa dengan Nabi. Yang ada airnya dah satu timba. Satu timba yang Nabi guna untuk berwuduk dan untuk minum. Lalu apabila sahabat datang, dalam kitab ini diumpamakan sahabat-sahabat itu bahaganya pada masa itu seolah-olah dia kata kanak-kanak menangis, hampir menangis, seolah-olah kanak-kanak nak dapatkan ibunya. Mana bila anak panggil mak ni, dipanggil dengan sepenuh perasaan, hampir menangis. Jadi nak tunjuk keadaan para sahabat pada ketika itu. Lalu Nabi SAW bertanya kenapa, lalu mereka memberitahu mereka tidak ada air untuk minum dan juga berwuduk. Lalu mukjizat di sini yang berlakunya ialah Nabi meletakkan tangan Nabi dalam bekas air yang ada dalam timba yang ada di Nabi itu, dan daripada jari Nabi itu keluar air. Keluar air seperti mata air yang boleh untuk berwuduk. Semuanya yang berjumlah lebih kurang 1,500 orang boleh berwuduk dan boleh minum air. Dan mengikut riwayat dikatakan kalau ada 100,000 orang pun cukup air. Bayangkan dalam satu timba tu dia boleh cukup untuk 100,000 orang. Tapi pada hari itu sahabat-sahabat Nabi ada 1,500 orang saja. Tapi nak tunjuk satu perkara yang sangat luar biasa yang hanya berlaku pada Nabi saja, tak berlaku pada orang lain. Baik, itu mukjizat yang dikuasai yang pertama. Yang kedua ialah mukjizat Nabi Dhab. Dhab ini ialah biawak pada pasir. Dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah dalam peristiwa ketika mereka dalam musafir. Jadi adalah panjang juga cerita dia, mungkin sini kita tak nak panjangkan sebab sini sebut sebagai contoh saja. Kemudian yang ketiga ialah Kijang pun begitu juga. Ada
orang Badui, arak dusun ni orang Badui, dia dapat menangkap seekor kijang. Lalu kijang itu diberi kepada Nabi SAW. Ataupun kijang itu diikat oleh mana ditangkap oleh seorang Arab Badui, dan kijang itu minta Nabi supaya dia lepaskan, kerana mahu menyusu anaknya. Jadi dia bercakaplah dengan Nabi, ataupun dengan bahasa yang Nabi faham, ataupun dia sendiri bercakap, itu tidak didetailkan. Jadi dia beritahu Nabi, aku lepaskan aku nak bagi menyusu anak aku, lepas tu aku datang semula. Datang semula. Lalu Badui, orang Arab itu telah memberi kepada Nabi kijang tersebut. Lalu kudang itu mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini diriwayatkanlah. Yang keempat, bulan terbelah 2. Yang kelima, unta mengadu kepada Nabi. Ada seekor unta, dia telah mengadu kepada Nabi, kepada Nabi. Dia kerja banyak tapi makan tak cukup. Lalu Rasulullah SAW menyelesaikanlah tersebut. Maknanya mujizat di sini ialah Nabi boleh berinteraksi dengan unta itu. Kemudian juga ditunjukkan di sini mujizat Nabi SAW apabila anak Abu Lahab dan Abu Lahab sendiri, bila mereka melakukan penentangan yang sangat kuat kepada Nabi SAW, lalu salah seorang anak dia tu, sebenarnya anak Abu Lahab ni dia adalah menantu Nabi sebenarnya. Ada dalam cerita dalam hadis yang panjang. Lalu dia meludah pada Nabi. Dia bercerai dengan Nabi, dengan anak Nabi. Kemudian salah seorang anak dia, Utbah bin Abu Lahab ni meludah, marah, menghina Nabi dan meludah. Lalu Nabi SAW berdoa. Nabi doa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabi. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadanya seekor daripada anjing-anjing. Jadi Utbah ini mengikut riwayat sebagaimana yang disebut dalam tafsir, surah Al-Lahab, surah Al-Lahab, surah An-Nasri, Tabbat yada Abi Lahabin, diceritakan panjang di situ. Semasa Utbah mahu pergi bermusafir untuk tujuan berniaga di negeri Syam, dia ditangkap oleh singa dan dimakan oleh singa. Jadi dia mati. Allah memustajabkan doa Nabi SAW. Kemudian di antara lagi ialah kisah bagaimana 2 orang anak Jabir yang mati. Seorang mati disembelih oleh kakaknya dan seorang lagi mati disembelih oleh ibunya. Pembunuhan yang tragis ni berlaku di sepanjang sejarah manusia. Sejak daripada anak Nabi Adam. Dan sekarang ni, walaupun sekarang ni lagi dah menjadi-jadi. Benda ni, sebagaimana dalam kisah ini, 2 mati. Dua-dua tu mati, lalu kedua-duanya hidup semula. Bila Nabi SAW berdoa supaya ia hidup semula. Hidup sekejap dan cerita bagaimana keadaan mereka. Jadi orang mati hidup semula itu hanya Nabi saja yang boleh buat. Kalau kita kalau ada di kalangan kita tu adalah benda yang tak mungkin lah. Sebab dia adalah perkara luar biasa yang
Tak benda-benda. Macam mana nak dapat? Macam mana dapat tangan? Dia masuk makna ada gangguan lah. Tak dapat lah Ustaz. Mana nak tekan? No. Patut ajar mama tekan kat mana? Mama tekan kat gambar mama. Betul? Sabar sekejap ya semua ya. Rasa terputus ni rasanya. Tunggu sekejap. Tak sedap lah belajar ni. Tapi kalau dia dengar TV tu belajar TV kedua je. Bila sana sikit dulu lah dapat. At least tak nak tahu dia start mana belajar kan. Itulah. Kita baca sendiri lah. Tak beli tak. Letak nasi. Tapi tak apalah. Tak boleh lah. Kita bilang letak nasi. Dia nak depan tak. Dia jual ayam Kalisha tu dah keluar dah. Tak boleh lah ya. Minta maaf semua ya. Kita tunggu sekejap ada gangguan ni. Takut Ustaz Zulkifli ni dia terkeluar sekejap. Kita cuba masukkan dia semula ya. Mute apa mute? Macam mama tu mute lah tu. Mute kan? Dia kata full mute. Please mute. Dia tulis ni sahabat. Please mute. Salam Ustaz. Salam Ustaz Zulkifli. Ustaz termute lah dia punya suara tu. Takut nanti itu apa tu jadi kita orang tak dapat dengar ni untuk sesi tengah hari ni. Cuba Ustaz check. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Dah ada dah. Ustaz termute tadi agaknya ataupun tapi terputus sekejap dia Ustaz. Tak tadi Aha.
tadi dia internet putus. Oh, tak apa Ustaz, tak apa. Okay. Kalau macam tu Ustaz teruskan dengan syarahan, lepas tu kita tambah lama sikit, tak apa. Boleh Ustaz Boleh. Tengok. Okey Ustaz. Ustaz itu sambung semula Ustaz Okey, silakan Ustaz. Okay. Okey, semua lain dah okey dah ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Terputus. Malu sajalah dekat kampung ni, dia punya berebut line. Baik. Mukjizat yang seterusnya ialah bagaimana Rasulullah SAW telah memulihkan betih Abu Rafiq yang patah. Jadi baik dan dipulihkan seperti biasa. Dan dalam kisah Nabi SAW berdoa kepada Anas, dia berkati usianya. Terbukti Saidina Anas ni antara orang yang paling sahabat yang paling panjang umur dia. Murah rezeki dia dan ramai anak-anak dia. Itu berlaku dengan doa Nabi SAW. Yang ke-13 ialah Nabi SAW dalam peperangan Hunain telah melontar pasir ke udara, lalu orang Quraisy, musuh-musuh tidak nampak dan kalah dalam peperangan tersebut. Yang ke-14, labah-labah yang buat sarang diriwayatkan di pintu gua Jabal Nur, Jabal Thur, ketika Nabi SAW dan Abu Bakar berada dalamnya dalam peristiwa sebelum berhijrah. Dan banyak lagi sebenarnya mukjizat itu adalah sebahagian yang dibawa oleh pengarang kita ini. Jadi paling banyak dah tu, kalau anak-anak nak cerita kat anak-anak tu banyak tu. Cucu cerita sebelum tidur, mukjizat Nabi, satu yang yang boleh dikongsikan kepada yang sebagaimana yang dibawa oleh pengarang kita. Bila menyebut tentang mukjizat, di sana berlaku perkara luar biasa, sebab mukjizat ni lah sebagaimana kita bincang dalam tajuk yang awal-awal dulu. Mukjizat ni perkara luar biasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Kalau yang biasa-biasa tu mukjizat. Jadi persoalan sekarang ni ialah apa yang nak dibawa oleh pengarang seterusnya ialah rahimahumullah, ialah bagaimana kalau perkara luar biasa berlaku kepada orang selain daripada Nabi. Jadi pengarang di sini membawa 8 perkara ataupun 7 selain daripada mukjizat yang mungkin berlaku kepada kita. Berlaku kepada orang manusia. Jadi yang kedua selepas mukjizat ialah irhas. Irhas ini berlaku kepada manusia, tapi manusia yang sebagai muqaddimah kepada Rasul. Jadi tak berlaku juga lah kepada kita. Biasanya para Rasul sebelum mereka menjadi Nabi diberi wahyu oleh Allah sebagai ijazah. Allah ijazahkan seorang itu jadi Nabi dan Rasul dengan wahyu. Jadi sebelum wahyu turun, bukan Rasul, bukan Nabi lagi. Jadi sebelum tu berlaku perkara luar biasa. Seperti mana diwayatkan ketika musafir ke Syam, Nabi dengan beberapa saudara dia, masa berjalan tu awan di tengah padang pasir, awan melindungi, jadi tak panas. Jadi itu dikatakan irhas. Irhas ni maknanya perkara luar biasa yang diberi oleh Allah kepada seorang Rasul sebelum turunnya wahyu. Lepas turun wahyu, kalau luar biasa jadi mukjizat. Sebelum turun wahyu, masa kecilnya, masa remajanya, itu dinamakan irhas. Kemudian yang ketiga ialah karamah. Karamah ini adalah perkara luar biasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh lebih dengan lain ungkapan disebut di sini sebagai wali Allah. Jadi karamah ini diberi, bukan diminta. Ada pemukjizat Nabi minta nak sesuatu macam Nabi Musa minta dengan Allah turunkan hidangan dari langit, maka Allah turunkan. Itu mukjizat. Adapun karamah ialah Allah beri perkara-perkara, peristiwa-peristiwa ataupun perkara luar biasa, sesuatu yang luar biasa kepada wali Allah.
kepada orang yang soleh. Jadi siapa wali Allah? Jadi pengarang sebut secara detail di sini, iaitu yang pertama sekali ialah orang itu mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan. Buat apa yang Allah suruh, buat dan tinggal apa yang dilarang. Itu syarat utama. Mana sudah pasti beriman lah. Beriman, orang beriman dan taat kepada Allah. Taat ni dua perkara. Taat buat yang disuruh, taat juga tinggal yang dilarang. Kalau ada orang tu nampak dia baik, tapi kadang-kadang dia buat juga benda yang dilarang. Itu dia bukan wali. Ada orang mukmin yang biasa, yang mungkin sekali-sekala iman, masa dia banyak baik, dia jadi iman dia naik. Masa dia turun, dia jadi rendah. Jadi orang yang jadi wali ni lah orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Mengetahui segala perkara yang halal dan yang haram, sama ada yang berupa perkataan, perbuatan, i'tiqad, keyakinan, kepercayaan. Kalau perkataan dengan perbuatan mungkin ramai orang tahu, tapi i'tiqad ni kadang-kadang kita risau. Orang tu dia semayang, pergi masjid, tapi kadang i'tiqad dia takut kepada manusia lebih pada Tuhan contohnya. Sehingga kadang-kadang dia melakukan benda yang dilarang. Jadi i'tiqad ni, sebab tu kita belajar buku ni, Akidah Kaum yang Terselamat. Apa? Kepercayaan kita, i'tiqad kita betul. Salah i'tiqad, maka merungkai syarat seseorang itu jadi wali. Kadang kepercayaan karut, tahayul itu merupakan kepercayaan yang tidak betul, yang perlu diperbetulkan. Begitu juga tahu berkaitan dengan makan minum, harga makan minum, halal haram. Halal haram dari segi material satu, halal haram dari segi sumber. Kadang kita jaga, ini buat daripada benda halal, cek siapa sembelih, cek siapa buat bahan-bahannya. Tapi sumbernya kadang sumber daripada duit yang bukan. Itu pun satu. Mana kalau orang tu dia semayang, nampak bagus, tapi makan minumnya sapu belaka. Itu adalah mengurangkan peluang dia nak diberi kedudukan sebagai seorang wali. Pakaiannya, pendengarannya jaga, penglihatannya, bahkan dia pun. Ciuman, kenapa disebut ciuman di sini? Bukanlah cium orang pula. Ciuman di sini maknanya dia mengelak daripada tempat-tempat yang boleh. Hari ni kan perfume kadang lalu tu orang dah nampak dah, tapi perfume baru lagi. Jadi kalau tak jaga benda tu, tak jaga, dia mengakibatkan kita terlibat dengan benda-benda yang syubhat. Jadi sebab itu kaum muslimat contohnya, dia mungkin jadi fitnah dan mungkin memfitnah orang lain. Mungkin ini tak termasuk tuan-tuan dan puan-puan di sinilah. Tapi kena beringat juga kerana anak-anak, menantu, cucu, kita kena ingatkan. Kadang-kadang perfume yang kita pakai itu kuat. Jadi mengikut ulama boleh pakai perfume tapi yang odorless, yang kurang. Sebab kadang-kadang dia boleh menyebabkan orang lain mencium kita punya bawah itu dan memberi kesan pada seseorang. Dari segi jabatan ni macam bersalam. Perjalanan, perasaan, maknanya perasaan dan juga fikiran pun kena betul. Tidur dan lain-lain kelakuan dan perangai dengan perangai yang baik-baik, meninggalkan dunia kecuali mana yang diperlukan. Sentiasa menitik berat pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah awal dia. Dia kena jaga. Jadi kalau seseorang tu dia tak jaga bahawa tidak menyedari ataupun tidak jaga ataupun tidak merasakan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang dilakukan, yang kata muraqabah itu, pengawasan Allah itu, kita nak sampai tahap wali itu agak jauh lah, susah lah.
Dan wali ni boleh, siapa-siapa boleh. Allah buka ruang kepada semua orang. Dalam sejarah bukan lelaki saja, perempuan pun. Sebagaimana kisah Rabi'atul Adawiyah, sebagaimana kisah sahabiyah, sebagaimana kisah tabi'in perempuan, guru-guru Imam Syafi'i, dan itu adalah para wali. Adalah para wali. Diriwayatkan Imam Syafi'i, guru dia ramai daripada kalangan perempuan. Jadi seorang Imam Syafi'i adalah seorang wali. Jadi kalau Imam Syafi'i seorang wali, guru dia pun wali. Jadi di antara jadi wali ni bukan lelaki saja, perempuan pun boleh jadi wali. Jadi itu kelebihan yang Allah beri kepada, pendek ceritanya ialah Allah beri kepada orang yang soleh. Orang yang soleh, maka dinamakan karamah. Dan karamah ini sebagaimana yang kita diwar-warkan, dia tidak boleh diminta. Tidak boleh diminta. Dia tidak boleh dituntut. Dia hanya Allah mengurniakan kepada seorang itu. Bila dia soleh, dia terdesak, contohnya Allah kurniakan. Bagaimana kisah-kisah yang berlaku di kalangan para solihin, salaf, orang dahulu yang soleh, bila mereka terdesak, Allah bantu mereka. Bahkan bagaimana boleh Imam Syafi'i diriwayatkan dalam bulan Ramadan boleh khatam Quran 60 kali. Itu satu kelebihan. Kita nak baca semuka satu juzuk sehari pun payah. Tapi Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali sehari semalam. Jadi itu antara karamah juga. Dan lain-lain. Banyak contoh-contoh. Yang keempat ialah ma'unah. Iaitu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang biasa. Mana orang tu dia taklah orang yang nampak sangat kesolehannya, biasa saja, tapi Allah beri kepada dia kelebihan kadang-kadang, melepaskan dia daripada kesusahan, melepaskan dia daripada kesempitan, supaya dia lebih mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh menjadi ingat kepada Allah, membantu dia, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebagai contoh, kalau kita nak kata kisah yang Nabi sebut, orang yang tawassul dengan amal soleh dia yang tertutup dalam gua tu, mungkin seorang tu dia kata dia berkhidmat kepada mak dia kerana Allah, kalau betul Allah tolonglah, maka Allah tolong. Itu mungkin masuk dalam ma'unah. Dan boleh juga masuk dalam karamah kalau mereka itu adalah orang-orang yang soleh, tapi mengikut ceritanya mereka itu orang biasa-biasa saja. Jadi termasuk sebagai ma'unah. Yang kelima ialah sihir. Sihir ni ialah satu ilmu yang boleh diperolehi melalui belajar. Bagaimana dalam kisah Ashabul Ukhdud, di mana seorang kanak-kanak yang cerdik yang dipilih oleh raja untuk menjadi penyelamat, pewaris ahli sihir yang dah tua. Jadi dia ahli sihir tu dia dah nak mati, dia kata kena cari pengganti dia. Lalu tak dapatlah seorang budak. Dia budak tu belajar sihir. Kisah dia panjang, boleh tengok dalam Quran Ashabul Ukhdud. Jadi sihir boleh dipelajari. Antara sihir yang yang masyhur yang berlaku ketika zaman Nabi Musa, dan bagaimana dalam kita baca surah tafsir surah Al-Nas, Al-Falaq, mana Nabi juga diriwayatkan disihir. Maknanya sihir ni dengan izin Allah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Sihir itu pada zaman Nabi Sulaiman ni. Sihir itu boleh diajar dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk sihir juga ialah yang silap mata. Sya'wazah nombor 7 tu. Silap mata tu dia kalau biasa-biasa saja atas kecekapan, tapi kalau yang luar biasa tu, macam David Copperfield, macam yang boleh putus kepala tu, dah jadi sihir. Jadi sihir, dah termasuk sihir. Jadi nombor 5 dengan nombor 7 tu dia boleh dipelajari. Kalau silap mata lebih-lebih kurang yang bagaimana dibuat oleh setengah-setengah orang tu, itu kecekapan, penipuan mata je. Tapi sihir
salah satu silap mata yang advance itu dah termasuk sihir. Yang keenam, istidraj. Istidraj inilah perkara luar biasa yang diberi kepada orang yang fasik, berbeza dengan karamah yang diberi kepada orang yang soleh, kan? Kalau orang yang soleh diberi karamah, orang yang tidak soleh, orang fasik. Apa maksud orang fasik? Orang fasik ni orang yang berdosa. Orang yang melakukan dosa ni dia akan melekat satu titik, satu dosa satu titik hitam. Lama-lama hati dia jadi hitam. Dan untuk menambahkan lagi, sebab orang ni bila dia tidak bertaubat, dia makin lama makin jauh, maka dia dah jadi orang fasik. Orang fasik ni dia boleh bertaubat kalau dia mahu. Sebab itu di antara doa orang Islam kepada orang Islam ialah berdoa supaya Allah menerima, supaya Allah mengampunkan dosa-dosa orang-orang Islam yang lain. Itu antara supaya secara umum supaya Allah ampun, dan orang itu sendiri pun dia kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj ini satu benda yang kadang-kadang dalam kehidupan kita hari ini sangat bahaya. Sebagai contoh bahasa mudah lah, saya ada orang kata dia halal haram ni buat apa, yang penting kita dapat banyak duit. Ni pula Halal haram ni jaga pun, saya tak jaga halal haram pun, tapi saya boleh banyak, dapat banyak, kan, boleh hidup senang. Itu boleh jadi istidraj. Itu boleh jadi istidraj, iaitu perkara luar biasa yang Allah bagi kepada seseorang yang ingkar kepada Allah. Jadi Allah bagi kepada dia, Allah bagi kepada dia sehingga dia terus lalai, sehingga dia layak untuk dihampak ke dalam neraka. Kisah yang masyhur kalau kita baca antara istidraj yang disebut juga dalam kitab-kitab tauhid ialah istidraj yang Allah beri kepada Musailamatul Kazzab. Jadi Musailamatul Kazzab ni yang hidup zaman Nabi, yang mengaku jadi Nabi. Jadi antara istidraj yang Allah bagi dia boleh menyembuhkan orang sakit mata. Dan dalam buku ni dia buat juga contoh dalam masa yang lain, ialah dia juga diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak sembuh mata, jadi orang sakit. Itu pun juga cerita. Ada riwayat yang begitu. Jadi istidraj ini boleh berlaku kepada sesiapa saja yang melakukan kesalahan, yang lalai dan tidak bertaubat. Dalam bentuk Allah bagi, dalam bentuk Allah bagi dalam bentuk harta, dalam bentuk usia yang panjang. Ada orang tu umur dia sampai 100 tahun. Lumayan tak? Itu istidraj. Ini kelebihan. Siapa tak nak umur panjang? Tapi umur panjang bagi orang Islam ialah yang dalam keadaan yang soleh, amalan yang baik, kan? Tapi ada orang tu dia sembahyang tak, tapi umur dia panjang, sihat, tak sakit. Itu adalah salah satu bentuk istidraj. Jadi kita sendiri, kita jangan, cuma di sini janganlah kita mengukur orang lain. Yang penting di sinilah kita ukur kita, supaya kita bertaubat daripada kesalahan, dan kita tidak kita menjauhkan daripada kesalahan, dan kalau melakukan kesalahan kita bertaubat, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan kita ni lalai sehingga istidraj ini berlaku pada kita. Istidraj ini boleh berlaku kepada kita juga. Sebab istidraj ini tidak semestinya benda luar biasa yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita jadi sembahyang lewat, tak apa, sembahyang dekat nak habis waktu sokmo, molek je boleh je. Itu pun satu bentuk istidraj juga. Mana satu benda yang dengan sebab kita melakukan perkara yang tidak baik, Allah bagi kepada kita kelebihan di dunia ini. Kelebihan dunia. Allah bagi juga kepada kita dunia. Jadi sebenarnya pemberian itu, perkara itu luar biasa, itu adalah satu yang sebagai satu melalaikan kita sehingga kita masuk di kalangan orang fasik. Na'udzubillah. Jadi diberi kepada orang fasik untuk melayakkan dia. Kalau dosa sikit-sikit ni maknanya dia terampun dengan amalan-amalan yang baik.
Tapi bila laku dosa yang banyak, dia jadi fasik. Bila fasik ni, dia pun lalai lagi, tambah lagi. Apa ni, kalau mungkin orang judi tu, dia tambah dapat lagi. Menang sekali, dapat 2 kali menang, 3 kali menang, dan berbagai-bagai lagi. Kan? Dan berbagai contoh lagi. Berbagai contoh lagi yang boleh berlaku. Kemudian yang terakhir sekali, itu nombor 8, itu ihanah, lawan pada istidraj. Diberi kepada orang fasik dan diberi juga kepada orang kafir. Apa ni, istidraj kadang diberi kepada orang kafir, diberi orang fasik, kan? Kelebihan itu untuk melayakkan dia luar biasa. Dan ada kalanya juga Allah beri perkara kehinaan, sebagaimana yang dibawa contoh di sini. Dia kata dia boleh, bila Nabi boleh merawat mata Qatadah, jadi dia nak merawat mata pengikut dia. Yang betul. Ada gangguan ni rasanya ni Ustaz ni. Line dia ni di kampung. Minta maaf semua. Tunggu kejap ya. Tunggu kejap. Jangan tekan. Mana Ustaz Tak ada. Hilang. Sekejap ya. Line Ustaz terputus ni. Nanti dia masuk balik. Tunggu sekejap. Kita tunggu sekejap ya. Boleh. 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 Ustaz boleh masuk balik Ustaz? Cuba masuk balik. Ada. Dia putus. Okey ada dah. Okey Ustaz ya, okey. Minta maaf dia putus teman-teman. Macam mana? Tak apa Ustaz. Tak apa. Ustaz. Sila Ustaz. Baik. Jadi itu adalah sambungan kepada perbincangan kita. Jadi seterusnya kita masuk kepada dalil. Dalil kepada wajib Nabi SAW bersifat amanah dan juga bersifat dengan sifat tabligh. Jadi yang pertama tadi, kita perkara mukjizat tadi mengakhiri perbincangan tentang dalil wajibnya Nabi bersifat amanah. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah dibenarkan oleh Allah dengan sebab Allah beri mukjizat. Walaupun mukjizat yang Allah beri itu seumpama sebagai satu semboyan, sebagai satu kenyataan bahawa Allah membenarkan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi adalah seorang yang amanah. Sebab kalau tidak, Allah tidak akan beri mukjizat dan dia bukan Nabi. Dia diberi kepada Nabi SAW mukjizat itu sebagai bukti. Baik, jadi untuk seterusnya ialah dalil Rasul wajib bersifat amanah. Kata pengarang, iaitu pengarang yang asal, iaitu Syekh As-Sanusi. Wa amma burhan wujubil amanati lahum alaihim salatu wassalam fali'annahum law khanu bifi'li muharramin aw makruhin lan qalaba al-muharramu aw al-makruhu ta'atan fi haqqihim alaihim salatu wassalam. لأن الله قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم
ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه هذا بعينه هو برهان وجوب الثالث. Adapun bukti dalil Nabi SAW wajib bersifat dengan sifat amanah ialah ni dalil akal lah. Apa bukti Nabi itu tak amanah? Ada pembukti wajib ada sifat amanah di kalangan para rasul alaihi wassalatu wassalam ialah kenapa ketika kata Nabi itu amanah? Bahkan wajib bersifat amanah. Jika mereka tidak amanah, maksud apa tidak amanah? Berkhianat. Jika mereka berkhianat, apa bentuk khianat? Dengan melakukan sesuatu perkara yang haram umpamanya atau makruh. Nabi melakukan perkara yang haram atau makruh itu adalah contoh khianat. Contoh khianat. Jadi, jika mereka khianat, mereka akan buat benda haram atau makruh. Nescaya jika mereka berkhianat, kalaulah Nabi itu seorang yang khianat, tidak amanah. Apa gambaran, apa tafsiran khianat itu? Iaitu dengan melakukan sesuatu yang haram. Bahkan yang makruh pun. Kerana kalau kita kata Nabi itu, dia tidak amanah. Iaitu dia khianat. Bentuk khianatnya ialah melakukan benda yang haram. Sebab apa melakukan benda haram itu khianat? Sebab apa melakukan benda yang makruh itu dikira sebagai tidak amanah? Kerana benda yang haram dan makruh itu sudah menjadi suatu yang taat. Kalau Nabi buat benda haram, Nabi buat benda makruh, Nabi suruh buat benda haram, Nabi suruh buat benda makruh, maka benda makruh tu jadi benda yang baik. Benda yang baik, benda yang haram itu jadi benda yang taat kepada mereka dan juga kepada kita. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh kita mengikut mereka. Menyuruh kita supaya kita ikut Nabi. Jadi, bila Nabi buat benda haram, mana Allah suruh kita buat benda haram. Itu maksud. Nak menunjukkan Nabi itu tidak berkhianat. Kalau Nabi khianat, maka dengan melakukan benda yang haram, dengan melakukan benda yang makruh, maka kita pun disuruh buat benda yang haram, buat benda yang makruh, sebab kita disuruh ikut Nabi. Maka benda yang haram, benda yang makruh jadi taat pada mereka, di sisi mereka dan juga di sisi kita. Lianna Allah, kerana Allah menyuruh kita mengikut Nabi SAW pada perbuatan mereka dan juga kata-kata mereka. Dalam masa yang sama, wala ya'murullah. Dalam masa yang sama, Allah tidak menyuruh kita melakukan perbuatan yang haram dan makruh. Jadi bila Allah melarang kita melakukan benda yang haram dan makruh, maka dengan secara automatik juga, maka kita disuruh ikut Nabi. Maka tidak termasuk dalam perbuatan Nabi dan amalan Nabi itu benda haram, benda makruh. Sebab kita disuruh ikut Nabi dalam perbuatan dan juga kata-kata. Mana bukti Allah tak suruh? Mana bukti Allah larang? Allah kata, Inna Allah la ya'muru bil fahsya. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tidak menyuruh melakukan perbuatan yang keji. Jadi bagaimana Nabi buat benda yang keji? Kalau Allah larang benda yang keji. Bila Nabi tak buat benda yang haram, tak buat benda makruh, mana Nabi itu amanah. Dia tidak khianat. Nabi tidak khianat, maka sabitlah dalil Nabi amanah. Wa hadza bi'ainihi wa burhan wujubus salih. Ini juga dalil yang kita akan bincang nanti dalam sifat yang kita itu tabligh. Ini kita tinggal kemudian. Wa hadza bi'ainihi wa burhan wujubus salih. Ini kita akan sebut kemudian. Okey, huraian.
Bererti sifat amanah itu wajib pada diri Rasul dan Nabi kerana jika mereka khianat, iaitu dengan melakukan perkara yang haram dan makruh, nescaya kita disuruh mengikut perkara yang haram dan makruh juga. Sedangkan kita tidak disuruh kerana kita disuruh mengikut segala yang dilakukan oleh Nabi, yang dibuat oleh Nabi. Dalam masa yang sama, kita dilarang oleh Allah melakukan perkara yang haram dan perkara yang makruh, perkara yang fahsyat. Oleh kerana itu, maka Nabi tidak buat dan tidak suruh perkara yang haram, perkara yang mungkar. Bila Nabi tidak suruh, maka ternafilah Nabi itu khianat. Bila Nabi tak khianat, maka sabitlah Nabi itu amanah. Jadi dia kata Nabi amanah. Sebab kalau Nabi tak amanah, dia khianat. Macam mana khianat Nabi? Dia buat benda yang haram, buat benda yang makruh. Dan kita disuruh oleh Allah untuk ikut Nabi. Ikut Nabi. Dalam perbuatan dia, dalam suruhannya. Dalam kata-kata dia. Jadi, sedangkan dalam masa yang sama juga, Allah melarang kita daripada melakukan benda yang haram. Benda yang makruh. Jadi sudah pasti Allah suruh kita ikut Nabi dan Allah larang kita buat benda makruh, sudah pasti Nabi tak buat benda yang haram dan makruh. Tidak, macam mana boleh bertemu antara suruhan Allah ikut Nabi dengan larangan Allah buat benda haram dan benda makruh? Nampak? Jadi, dia bertembung. Macam mana boleh berlaku Allah suruh ikut Nabi, Nabi buat benda haram, Nabi buat benda makruh? Kan? Allah larang kita buat benda haram, Allah larang kita buat benda makruh. Jadi, bertembung di situ antara. Jadi, oleh kerana itu, penyelarasannya ialah Allah suruh kita ikut Nabi, maka Nabi tak buat benda yang haram dan benda makruh sebab Allah suruh kita ikut Nabi. Jadi, maka Nabi tidak buat benda haram dan makruh. Bila Nabi tak buat benda haram dan makruh, itulah tafsiran kepada Nabi tidak khianat. Bila terbukti Nabi tidak khianat, maka itulah yang maksud yang kita nak di sini, iaitu Nabi amanah. Jadi maknanya, sekali lagi kita sebut Nabi itu amanah, bersifat dengan amanah. Kenapa? Kerana Nabi, kalau Nabi tak amanah, dia khianat. Bagaimana dia khianat bentuknya? Iaitu dengan melakukan benda yang haram, benda yang makruh. Tak mungkin Nabi melakukan benda yang haram dan makruh sebab Allah suruh kita ikut Nabi, Allah suruh kita ikut Rasul, kan? Dan dalam masa yang sama Allah melarang kita membuat benda yang haram, benda yang makruh. Jadi bagaimana mungkin Allah suruh kita buat larang kita buat benda haram, tiba-tiba Nabi buat benda yang haram, Allah suruh kita ikut Nabi. Jadi bila Allah suruh kita ikut Nabi, sudah pasti Nabi tidak buat benda yang Allah larang. Bila Nabi tak buat benda yang Allah larang, maka Nabi bersifat dengan sifat amanah. Nabi tidak khianat. Okey. Perbuatan yang demikian tidak berlaku sama sekali di kalangan para Rasul alaihissalam. Apa perbuatan yang demikian? Itu melakukan benda yang haram dan makruh. Nabi tidak akan buat benda haram dan makruh. Sebab benda itu dilarang oleh Allah. Allah suruh kita ikut Nabi. Jadi sudah pasti apa yang dilarang oleh Allah, kita melakukannya, maka Nabi tidak akan buat. Nabi tidak akan lakukan. Bila Nabi tidak lakukan, maka itu yang dikatakan amanah. Nabi dan tidak melakukan benda yang haram dan benda yang makruh. Kata pengarang, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kita, di sini sedikit huraian berkaitan dengan ayat. Kan? Dalam ayat bahasa Arab kan, ya annallaha qad amarna bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Kerana Allah memerintahkan kepada kita mengikut mereka. Jadi mereka itulah nabi-nabi. Jadi adakah kita tu termasuk kita umat Nabi Muhammad ni mengikut seluruh syariat Nabi-Nabi sebab bihim tu mereka. Adakah sama saja syariat Nabi, Rasul-Rasul dengan Nabi Muhammad? Tak sama. Dan kenapa? Di sini dia kata Allah memerintahkan kita ikut mereka. Mereka di sini ialah Nabi-Nabi. Jadi adakah Allah suruh kita ikut Nabi-Nabi? Ikut Nabi Muhammad, ikut Nabi Yusuf, Nabi Isa, ikut Nabi Musa, ikut Nabi Ibrahim. Itu dia nak huraikan di sini. Allah memerintah. Jadi apa maksud kita di sini? Jadi yang pertama maksud kita di sini ialah setengah pendapat
ulama dalam mazhab Hanifi dan pengarang kita ni di mazhab Maliki. Imam Sanusi di mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, syariat kita ni mana-mana yang dalam syariat kita Nabi-Nabi Biar dia faham. jadi mengikut ini dibincangkan dalam fiqh. Bila dalam bab fiqh, bila tak ada hukum hakam dalam Al-Quran dan hadis, dia ada satu cabang, iaitu syariat umat yang sebelum ini. Kalau mengikut mazhab Maliki je, kita boleh ikut syariat sebelum ini. Tapi pengarang kitab kita ni, iaitu yang menghuraikan, iaitu Syekh Zainal Abidin yang menghuraikan kitab As-Sanusi ni, dia kata itu pendapat yang lemah. Jadi yang kuatnya mana? Pendapat yang pertama, pendapat yang kuatnya ialah kita di sini maksudnya umat setiap Nabi. Maksudnya kita disuruh kat Nabi. Kita umat Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad. Kita maknanya umat Nabi Ibrahim bukan kita lah. Maknanya umat Nabi Ibrahim ikut Nabi Ibrahim. Umat Nabi Isa ikut Nabi Isa. Itu yang dimaksudkan kita di sini. Supaya ayat ini tak salah. Jadi ada dua tafsiran. Yang pertama, mengikut pendapat yang lemah, ya. Dia juga setengah-setengah perkara kita ikut syariat di sebelum ini. Tapi itu yang lemah. Kita tak dipakai. Yang kuatnya ialah kita di sini dengan maksud umat setiap Nabi. Jadi, oleh kerana mereka itu termasuk Nabi Muhammad. Rasul-Rasul itu termasuk Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Maka kita pun termasuk umat yang ramai-ramai, umat Nabi-Nabi. Jadi, yang dimaksudkan supaya ayat di sini betul, tak salah, maka yang dimaksudkan kita di sini ialah kita itu merujuk kepada umat setiap Nabi. Maka kita, yang dikatakan kita ialah kita pengikut umat Nabi Allah Ibrahim. Kita itu maksudnya umat Nabi Ibrahim. Kita kepada umat Nabi Muhammad ialah kita lah. Umat Nabi Ismail, umat Nabi Isa, begitulah seterusnya. Ini pendapat yang dipilih oleh pengarang lah. Yang dipilih oleh pengarang. Jadi pendapat yang pertama itu supaya sebenarnya ini dari segi bahasa je sebenarnya. Dia tidak ada kaitan pun dengan perbincangan kita tentang amanah tadi. Ini dari segi bahasa. Betapa detailnya ulama sehingga setiap kata-kata itu dipastikan betul walaupun tidak berkait dengan fakta, tidak berkait dengan tajuk itu. Jadi dia nak bagikan kata-kata itu betul. Bagaimana? Jadi ucapan dia itu tak jadi salah. Tidak jadi salah lah kalau kita kata kita ni kena boleh ikut mereka tu rasul-rasul, kita boleh ikut nabi-nabi dulu dalam syariatnya, jadi tak betul lah. Sebab kita syariat yang terakhir lah syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi yang bangkit selepas daripada Nabi Muhammad, Nabi Isa pun kena ikut syariat Nabi Muhammad, dia tak boleh ikut syariat Nabi Isa. Jadi pendapat yang kedua itu mengikut perkara yang pertama itu, iaitu pendapat yang lebih yang dipilih oleh pengarang di sini. Maksud pengarang ini penghurai. Dia Syekh Zainal Abidin, dia kata maksudnya ialah kita di sini ialah kita bagi setiap umat. Bahasa kita. Mana kita umat Nabi Muhammad, kita umat Nabi Ibrahim, merujuk kepada seluruh Islam. Bagi memastikan ayat itu betul. Ayat betul dari segi kata bahasa dan dari segi makna teks, makna teksnya. Walaupun konteksnya tak berkait dengan tajuk kita. Kemudian pengarang berkata dalam segala kata-kata mereka dan perbuatan mereka. Wala ya'murullahu ta'ala li'anna Allah qad amarana bil iktida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim. Allah suruh kita mengikut Nabi dalam perbuatan mereka dan juga kata-kata mereka. Jadi adakah semua perbuatan Nabi itu kita boleh ikut? Maka di sini dia bincang. Bukan semua. Ada perkara khusus yang kita tidak disuruh mengikut. Kita tak boleh ikut. Jadi sebab itu dibawa di sini. Dalam segala kata-kata mereka dan perbuatan itu termasuklah perakuan mereka dalam diam. Selain daripada khususiat. Maksudnya kita ikut Nabi, perbuatan Nabi itu
yang semua sekali yang dibuat oleh Nabi selain daripada perkara istimewa yang dikhususkan kepada Nabi. Yang ni kita tidak disuruh. Walaupun termasuk dalam ayat tadi kan. Kalau baca secara baca teks, sesungguhnya kerana Allah memerintah kita mengikut mereka pada perbuatan mereka, pada kata-kata mereka. Seolah-olah kata-kata dan perbuatan mereka itu kita semua ikut. Allah suruh kita ikut. Ya, semua kata-kata dan perbuatan mereka ikut bertujuan takrir, pengakuan. Takrir ni pengakuan. Kita kena ikut. Kecuali, ada pengecualian. Tidak termasuk perkara khususiat. Khususiat ni perkara khusus yang hanya diberi kepada Nabi saja. Iaitu hak istimewa. Dia ada hak istimewa sebagai Nabi. Walaupun dia manusia, tapi dia Nabi, dia ada hak istimewa dia yang tidak boleh dibuat oleh pengikut dia. Hanya boleh dibuat oleh Nabi saja. Apa dia? Seperti berkahwin lebih daripada 4 orang. Nabi kahwin lebih daripada 4 orang. Kan? Kemudian yang kedua, tidur tidak membatalkan wuduk. Kita kalau tidur, batal wuduk. Bila tidur, kalau kita bincang dalam fiqh manhaji, tidur yang tidak tetap papan punggungnya maka membatalkan wuduk. Kerana bila tidur kita tak sedar, kan? Jadi, tapi Nabi tidur tak batal wuduk. Itu khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lain-lain lagi. Jadi di sini mukallaf tidak disuruh mengikut perbuatan yang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh mengikut perbuatan-perbuatan yang jelas ianya merupakan suruhan kita untuk mengikut Nabi SAW. Mana ada pengecualian lah. Jadi benda ni dah ada dia bincangkan. Dia dibincangkan. Di sini sebut beberapa contoh sahaja. Jadi bukan semua benda yang Nabi buat itu kita disuruh ikut. Walaupun keseluruhannya ataupun kebanyakannya ataupun sikit je yang khususiat ni, tak banyak yang pengecualian ini. Contoh lagi kalau kita ingat Nabi SAW larang kita semayang lepas asar, semayang sunat. Tapi Nabi semayang selepas asar. Jadi seorang isteri Nabi mengadu pada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau larang kami semayang sunat selepas asar? Tapi kami melihat engkau semayang sunat lepas asar 2 rakaat. Lalu Nabi kata, betul. Aku larang kamu dan aku pun juga tidak boleh. Tetapi pada suatu hari aku terlepas semayang sunat selepas zuhur. Jadi aku melakukannya selepas asar. Jadi Nabi disibuk urusan dengan urusan negara, dia terlupa sembahyang sunat 2 rakaat lepas zuhur. Lalu Nabi SAW menggantinya selepas asar. Qadha. Jadi Nabi-Nabi ni bila buat satu benda yang baik, dia tak boleh tinggal. Jadi bila dah Nabi buat sekali lepas asar 2 rakaat, dia tak tinggal dah. Jadi dia akan buat seterusnya. Jadi itu khususiat Nabi SAW. Perkara yang istimewa hanya pada Nabi. Kita kekal tidak boleh melakukan perkara yang sunat, sembahyang sunat lepas asar. Kecuali qadha. Kecuali sembahyang qadha. Ataupun termasuk sembahyang qadha yang sunat. Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada Nabi. Jadi sebab itu di sini dibawa oleh pengarang banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita ikut Nabi. Antaranya surah Al-Imran, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mengasihi Allah maka ikutlah aku. Kemudian dalam ayat yang lain, ikutlah dan kamu ikutlah dia, semoga kamu memperoleh petunjuk. Sebab itu para sahabat alaihi wassalatu wassalam mengikut Nabi alaihi wassalatu wassalam dalam perkara semua perbuatan dan kata-kata secara berterusan. Contoh orang yang betul-betul mengikut Nabi ni sahabat lah. Sahabat betul-betul ikut apa yang dibuat oleh Nabi. Kerana Nabi buat di hadapan mereka. Jadi betul-betul
Jadi nak tengok contoh, bacalah kisah hidup para sahabat bagaimana mereka. Jadi ini yang berlaku secara ghalib. Ini yang berlaku secara masyhur, secara yang biasa. Yang biasa. Tapi dalam sejarah, diriwayatkan di sini nak bawa cerita beberapa peristiwa di mana para sahabat dia tak buat ataupun dia tak ikut apa yang Nabi suruh. Seketika. Lepas tu dia buat juga. Di sini buat apa contoh? Jadi contoh di sini ialah nak menunjukkan walaupun secara kebiasaan umumnya, masyhurnya, lumrahnya, ghalibnya, sahabat ikut semua apa Nabi suruh. Tapi ada kes dalam sejarah. Ada sahabat tu dia lambat buat, ada sahabat tu. Jadi ini nak sebut antara contoh-contoh yang dibawa oleh pengarang ini di mana Nabi suruh dia tak ikut. Jadi contoh di sini disebut di sini supaya tidak keliru. Supaya tidaklah menjadi alasan kepada sahabat pun tak ikut Nabi. Tak, dia akan huraikan. Ada justifikasinya, ada relevan. Kenapa tak ikut? Kenapa? Memang tak ikut betul ke? Memang mengingkari ke? Ataupun ada sebab-sebab yang lain yang mewajarkan. Jadi sebab itu pengarang di sini bawa juga beberapa contoh. Beberapa peristiwa pada sahabat tu dia Sekejap semua ya. Ni saya terkenala sebentar. Ada gangguan ni dekat rumah Ustaz Zul ni, ada gangguan ni. Kita tunggu sekejap ya. Okey dah Matang. Okey. Dah masuk dah. Dia tak masuk ke macam mana? Ustaz Zul boleh masuk semula tak? Zul lah. Hello Ustaz? Dah ada? Masa dah. Okey. Okey Ustaz Ini contoh yang terakhir. Boleh sampai pukul apa ni Ustaz Said? Bolehlah dalam 10 minit lagi untuk sesi soal jawab boleh juga. Okey, saya sebut contoh satu ni, kemudian kita buka sesi soal jawab. Okay, jadi dalam kes ini seolah-olah sahabat tak ikut Nabi. Nabi suruh berbuka, mereka tak berbuka. Sebenarnya bukan tak nak ikut kerana ingkar, tapi mereka seolah-olah sebab masa ni mereka dalam keadaan macam bulan Ramadan puasa wajib. Nabi suruh buka. Mungkin Nabi suruh tu kepada orang yang dahaga, kepada orang tak larat dan sebagainya. Jadi mereka tak nampak, mereka dalam keadaan macam bela gitu. Antara nak teruskan puasa yang wajib dengan nak ikut perintah Nabi yang wajib juga. Antara dua wajib. Ikut Nabi pun wajib, puasa pun wajib. Jadi mereka bela sekejap situ. Tapi bila tengok Nabi berbuka, Nabi tak puasa. Tak timbul dah masalah puasa tu wajib. Bahkan ikut Nabi wajib sebab Nabi sendiri pun berbuka. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bila tengok Nabi berbuka puasa, Nabi minum air, semua sahabat-sahabat minum air berbuka puasa. Jadi sebenarnya sekejap contoh bukan. Jadi di sini tidak boleh jadi contoh sahabat pun tak ikut Nabi. Sebab setengah-setengah orang liberal hari ni dia ambil contoh macam inilah.
Sebagaimana dia kata contoh Nabi menipu dalam peristiwa Hudaybiyah. Nabi pun tak tunai janji dalam peristiwa Hudaybiyah. Padahal peristiwa Hudaybiyah tu kan tak tunai janji, tapi kan ada perjanjian. Bukan tak tunai janji. Ada orang kata dalam peristiwa Hudaybiyah tu antara syarat-syaratnya Nabi tak tunai. Bukan Nabi tak tunai, tapi perkara itu mengikut yang dijanjikan. Jadi di sini kalau ikut cerita lalu seolah-olah ada sahabat yang ingkar pada Nabi. Tak, sebenarnya mereka pada masa itu dah confused. Jadi bila tengok Nabi dah jelas dah Nabi berbuka, maka mereka berbuka dan tak timbul lagi masalah mereka tidak patuh kepada suruhan Nabi SAW. Nampak mereka tak patuh seketika, tapi sebenarnya bila dijelaskan, bila tengok Nabi berbuka, maka tak timbul lagi berdosa membatalkan puasa bulan Ramadan itu. Jadi mungkin ini sebagai satu contoh, dan di bawah tu contoh beberapa contoh lagi tuan-tuan boleh baca, dan kita akan kemudian nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah subhanahu wa taala sama-sama kita berdoa supaya Allah sebab cakap seorang-seorang ni tahulah saja tuan-tuan. Walaupun nampak tuan-tuan ada beberapa orang, tapi dia tak sama. Cakap seorang ni dia macam cakap seorang lah. Kalau apa yang kita buat hari ni berlaku 20 tahun dulu, orang kata kita ni apa agaknya. Orang mari rumah kita dengar tak ada orang. Ada seorang tapi cakap macam ada 60 orang, 70 orang kan. Kan pelik tu. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memudahkan urusan kita dan kita boleh kembali seperti biasa. Dan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Said tadi, kita boleh kepada sesi pertanyaan kalau ada lah. Dan sebenarnya bila cakap seorang-seorang ni itulah dia jadi macam sebenarnya boleh laju lagi. Alah apa pun itulah sekadar yang boleh kita kongsi hari ini. Jadi silakan tuan-tuan. Silakan siapa nak bagi soalan. Saya tutup dulu. Saya ni tuan-tuan saya tanda. Siapa nak bagi soalan? So bagi soalan boleh Ustaz jawab. Kena buka lah mic tu, siapa nak tanya? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Puan Syarifah. Ustaz, macam mana ya kita nak dapat kekuatan hati kalau macam ada masa-masa tu kita diuji lah, maksudnya dikhianat oleh kawan sekerja ke apa ke. Jadi kita nak melawan perasaan kita tu untuk dapatkan kekuatan. Walaupun kita cuba macam masa tengah-tengah di berlaku kejadian tu yang kita rasa macam down sangat, kita dah macam istighfar, kita buat solat hajat, kita buat solat taubat semua kan. Tapi still rasa macam perasaan tu susah untuk dilawan dan dia terbawa-bawa emosi kita tu sampai mengganggu lah maksudnya. Kita nak solat ke, kita nak even nak tidur pun dia akan datang juga walaupun kita cuba tepis. Gitu Ustaz. Baik, saya tulis dulu soalan, nanti saya jawab kemudian. Bagi peluang soalan lain seterusnya. Saya tak ada soalan ni, insyaAllah. Terima kasih. Silakan. Soalan, Ustaz, ada soalan dia orang tahu dalam mesej tu, ada satu soalan tu. Kalau Ustaz tengok ada. Saya baca, Ustaz baca ya? Kat mana mesej? Dekat mesej. Ada gambar tengah tu, ada gambar mesej. Ustaz buka. Gambar tengah? Dia ada gambar macam itu apa mesej tu. Dalam Meet ni lah. Dia ada gambar. Ada. Kat mana ya? Dekat Ustaz kena pergi. Okey. Ada 7 ya? Ada. Okey. Kata buku Ustaz. Okey, saya baca. Dah ada kat mana? Macam mana nak dapat kekuatan hati ni yang tadi soalan tadi? Ada yang nak bertanya ni Ustaz? Ada yang nak bertanya ni, online bertanya terus ni, ada ni. Samsiah Muhammad Ali ni. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ya puan, teruskan puan. Sorry, salah tekan.
Tak apalah Ustaz. Ustaz jawab mana yang tu dulu lah. Baik. Yang Jadi ada. yang ada ni pun satu soalan je ni. Yang lain tu saya mahu saya tolakkan soalan tentang irhas. Okey. Jawab dua soalan tadi, iaitu bagaimana, walaupun dia lari sikit daripada tajuk, tapi tak apa, dia berkaitan dengan kehidupan juga. Bila kita diuji, ada orang khianat kita, jadi kita sebagai respon kitanya, kita berdoa pada Allah, kita bersabar, kita, sebagaimana Puan sebut tadi lah. Tapi masih lagi ada. Sebenarnya kita kena lihat daripada dua perkara lah. Yang pertama, memang apa yang kita hendaknya ialah supaya apa yang kita nak benda tu mengikut apa yang kita hendak lah kan. Dia biarlah benda tu hilang, benda tu terus tak mari lagi. Tapi masalahnya kita tidak mampu untuk mengubah sesuatu itu. Sebab kembali kita kepada akidah kita, perbuatan kita ni adalah hasil daripada kita, bukan kita yang buat, Allah lah yang buat. Jadi masih lagi terikat dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah, kita buat apa yang Allah buat kita dan apa yang kita lakukan. So, jadi di sini itu yang pertama, maknanya perasaan itu masih ada hikmah ni. Kerana kita tidak boleh kalau kita minta tu jadi, maknanya kita boleh ubah lah. Mana kita boleh ubah, maksudnya kita yang ada kuasanya. Tapi oleh kerana Allah yang berkuasa, ada hikmahnya Allah kekalkan benda tu. Apa yang tadi hikmahnya? Ada hikmahnya supaya kita lebih kuat lagi bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kuat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lagi dengan Allah, pertikatkan lagi. Maka kalau benda tu ada lagi, bila kita melakukan berdoa lagi, minta dengan Allah, kita buat sembahyang hajat lagi, maknanya secara tak langsung kita buat benda tu dapat pahala tu. Semua dapat pahala tu. Jadi mungkin Allah nak menambah pahala kita dengan melakukan doa, dengan melakukan sembahyang hajat, minta lagi, jadi bertambah lagi. Sehinggalah Allah melihat ada kebaikannya pada kita dan mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, benda tu selesai. Mana serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita minta. Benda tu ada lagi, yes. Mungkin kita doa tak cukup syarat lagi. Dan mungkin juga Allah nak kita ni, kadang-kadang kita, kalau kita relax biasa, dia macam sakit lah tuan-tuan dan puan-puan. Sakit. Tak ada orang nak sakit. Tapi kadang-kadang sakit itu sebagai satu hikmah supaya tu kembali kepada Allah. Ingat kepada Allah. Begitu juga benda ni. Benda yang kita tak suka ni adalah kita minta Allah hilangkan. Dan serah kepada Allah. Bila kita minta dengan Allah, serah kepada Allah lah. Bukan bila kita minta, bila Allah tak bagi tu kita kata mana seolah-olah Allah tak dengar kita. Tak. Ada hikmahnya. Ada. Supaya Allah nak supaya kita buat lagi. Teruskan lagi. Kena ingat, bila kita buat lagi tu, kita dapat membuat kebaikan. Buat kebaikan. Jadi kadang-kadang Allah nak kita buat kebaikan, saya tidak langsung. Jadi di situlah. Dan jangan, kita kena husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi, aku mengikut zon hamba aku. Kalau disangka baik pada aku sangka baik. Maknanya kita optimis. Kita minta dengan Allah sungguh-sungguh dan kita percaya Allah. Bila ada lagi tu, maka itu adalah perlu kita minta lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila macam juga orang minta rezeki juga, bagi dapat sikit, minta lagi, bukan dia minta Allah bagi terus, lepas tu dah habis dah, tak minta dah dengan Allah. Tak, kita supaya kita sentiasa ingat dengan Allah, supaya kita mengikat dengan Allah. Kadang-kadang itu dia punya apa pun Allah jualah yang menentukan. Kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ingat begitu, la haula wala quwwata illa, kita tidak ada kekuatan, tidak ada upaya melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau kita lebih panjang lagi, mungkin ada untuk lebih kita Allah terima tu ialah antaranya kalau kita bersalah, orang buat kita maafkan dia. Jadi kita maafkan dia, itu antara jalan untuk melepaskan benda tu. Dan banyak lagi lah. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kita buat mengikut apa yang kita hendak dan kita minta dengan apa yang kita hendak, tapi kita kena yakin segala-galanya terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau Allah mustajab, itu adalah mengikut kehendak kita, kemauan kita. Kalau Allah belum mustajab lagi, ada masanya, ada kelebihannya. Mesti ada hikmah dia supaya kita buat kebajikan lagi, tambah lagi kebajikan, tambah lagi kebajikan, sehingga kadang-kadang bila kita dah hilang, kita tak buat kebajikan, ada rugilah kita. Kadang-kadang benda yang negatif itu diberi supaya kita dapat yang positif. Allahu'alam. Kemudian soalan yang kedua iaitu irhas. Irhas ini ialah suatu perkara luar biasa, perkara ajaib, perkara luar biasa yang Allah beri kepada bakal Nabi dan Rasul. Bakal Nabi dan Rasul. Tengok balik. Nombor 2 tu. Bakal Nabi dan Rasul. Maknanya orang tu dia tak jadi Nabi lagi. Sebab jadi Nabi, tak jadi Nabi ni sebagaimana yang kita belajar ialah bila dia dapat wahyu. Jadi sebelum dia dapat wahyu, dia bukan Nabi. Dia belum lagi jadi Nabi. Begitu juga kalau dia seorang Rasul, begitu juga. Jadi sebelum, bila dia belum dapat wahyu, maka dia adalah orang biasa. Orang biasa. Jadi perkara luar biasa. Biasanya Allah bagi kepada para Nabi ni sebelum dia jadi Nabi, perkara-perkara kelebihan Allah. Ada keistimewaannya. Jadi keistimewaan dan juga luar biasa, perkara luar biasa itu yang diberi kepada bakal-bakal calon-calon Nabi sebelum dia jadi Nabi, maka itu dinamakan irhas. Ada luar biasa yang diberi, kurniakan kepada seseorang yang akan jadi Nabi sebelum dia jadi Nabi. Kalau selepas jadi Nabi, dia dah jadi mukjizat. Dia dah jadi perkara luar biasa, itu jadi perkara yang mukjizat. Sebelum jadi Nabi, kadang dia tak minta pun. Kadang tak minta pun. Dia tak minta. Cuma Allah macam Nabi pergi ke Syam ketika umur belasan tahun. Nabi jadi Nabi ketika umur 40 tahun. Jadi Nabi SAW ketika pergi ke Syam dengan Abu Talib tu awan melindungi, jadi tak panas. Itu satu perkara yang luar biasa. Jadi segala-gala kita baca sejarah Nabi, mana-mana Nabi pun daripada kecil dia sampailah dia jadi Nabi, mana-mana perkara luar biasa itu dinamakan irhas. Sebagai persediaan untuk jadi Nabi. Baik, sajalah tentang irhas. Dan yang kedua, siapa ada soalan? Okey. Kalau ada soalan lagi. Jawab. Saya ni baru beberapa kali online. Jadi pandai nak tulis sambil bercakap. Jadi ada orang pakar ni, YouTuber ni, dia sambil bercakap tu dia boleh respon. Saya minta maaf, mungkin respon lepas pada ni tu. Ada Ustaz. Dalam mesej tu ada lagi soalan tu. Lagi Ustaz tengok. Ada. Zanora. Bawah ke? Bawah. Dia bawah saya. Bawah lagi. Zanora dengan Zanora. Okey, Zanora. Macam mana nak istiqamah dalam melakukan ibadat? Kadang-kadang ada masa sering terburu-buru dan kadang-kadang terlelap. Contoh bila badan terlalu letih. Istiqamah ni adalah persiapan dalam diri kita. Maknanya kita ada ilmu, kita buat sesuatu itu berdasarkan kepada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berazam nak melakukan benda itu sebagaimana diperintahkan. Itu dekat istiqamah. Bila kita dapat buat benda itu dalam keadaan sedar kita, dalam keadaan pilihan kita, dan kita tidak ada tekanan, kita tidak ada ujian, tidak ada apa, dalam keadaan biasa kita buat benda itu seperti biasa. Itu kita katakan istiqamah. Benda ibadat yang kita tahu, yang kita faham, perintah Allah yang kita tahu, yang kita faham, yang kita belajar, kita buat mengikut apa yang disyariatkan. Kita buat selalu. Itu dalam keadaan biasa, maka itu dinamakan istiqamah. Maksudnya dia berterusan. Ada pun berlaku kadang-kadang kita letih, tertidur, kadang tak semayang, tinggal waktu. Itu tak namakan kita tak istiqamah. Kita masih lagi dikatakan istiqamah ni dalam pilihan. Itu bukan pilihan kita. Dalam fiqh kita belajar rufi' al-qalam. Diangkat catatan kalam tu bila tertidur, bila lupa, bila letih, kita letih. Contohnya kita letih. Bila letih kita disuruh. Bila lapar pun. Contohnya dalam menunaikan solat. Nabi kata bila nak sembahyang isyak, lepas tu makan malam dah sedia. Makan malam dulu kalau lapar. Kalau tak lapar, boleh sembahyang dulu. Tapi bukanlah bermakna bila kita makan dulu tu, kita dah tak istiqamah sembahyang di awal waktu.
Kerana perkara itu perkara yang berlaku mengikut case by case. Daripada case yang by case tu dia tak namakan kita tak istiqamah. Ada kata kita terlupa, kita tak sembahyang tinggal waktu, itu tidak dinamakan tak istiqamah. Istiqamah ni ialah kita memilih. Kita boleh pilih tapi kita tak buat. Itu baru kita kata itu tak istiqamah. Kita tidak istiqamah. Dalam benda yang boleh diberi pilihan. Adapun benda terpaksa, kita tak boleh nak buat, kita sakit, itu bila kita tak boleh buat tu sesuatu perintah Allah kerana sakit, kerana terlupa, kerana tidur, kerana ada sebab-sebab yang disyariatkan, maka itu tidak dinamakan tidak istiqamah. Maka dia maksud istiqamah ni ialah dia melakukan perintah Allah seperti mana yang dia belajar, bagaimana yang dia faham, mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlaku kadang-kadang di luar daripada biasa itu kerana sebab-sebab. Sebab tu di sana ada azimah dan rukhsah. Ada perkara yang azimah itu ialah perkara yang kita buat mengikut yang asal. Tapi ada kadang Allah tahu kita ni sakit, maka ada rukhsah, ada kelonggaran. Jadi bukanlah bermakna bila kita ambil kelonggaran itu maka kita dikatakan tidak istiqamah. Tak. Sebab itu kelonggaran. Nabi kata ambillah rukhsah Allah sebagaimana ambil azimah. Allah mensyariatkan azimah, maknanya sembahyang di awal waktu itu azimah. Puasa bulan Ramadan itu azimah. Tapi orang sakit, maka dia ada kelonggaran. Tidak puasa bagi orang sakit itu bukan makna dia tidak istiqamah. Itu dia namakan dia ada kelonggaran, pengecualian. Itu dia namakan rukhsah. Jadi orang yang mengikut rukhsah yang diberi oleh Allah sama juga orang yang melakukan azimah yang diperintahkan oleh Allah. Dia adalah yang disyariatkan. Yang pentingnya selagi dalam skop ia disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan istiqamah. Dan istiqamah ni satu benda yang kita sebut senang kita buat, tapi untuk hari esok-esok tu belum tentu itu yang kita berdoa pada Allah, kita minta doa pada Allah, minta doa kawan-kawan, kita minta Allah jaga kita. Allah berjanji orang yang minta dengan Allah, Allah akan bagi. Jadi saya rasa terjawab soalan itu. Ada lagi soalan? Ada lagi satu soalan. Ada satu lagi Ustaz. Ada satu lagi. Ayah ya. Lah ni rasanya. Adakah orang biasa macam kita membuat perkara haram makruh dikira khianat? Perbincangan yang kita bincang tadi itu sebenarnya adalah nak menafikan sifat yang wajib bagi Nabi SAW. Nabi wajib amanah. Mustahil Nabi khianat. Jadi mustahil Nabi buat benda haram, mustahil Nabi buat benda makruh. Adapun kita, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang bertaubat. Kita tidak terpelihara, kita tidak maksum. Nabi dipelihara, kita tidak maksum. Oleh kerana itu, kalau kita melakukan kesalahan sebagai atas kelemahan kita, di sana ada ruang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah suka. Orang yang melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah, Allah suka dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Manusia dia lemah, masih lemah dia melakukan kesalahan, dia salah. Kalau itu yang dipilih, dia dikhianat pada masa itu. Dia memilih ni yang melaku. Dia ada di hadapan dia boleh buat benda halal, boleh buat benda haram. Dia buat benda haram, ya, khianat. Khianat pada masa itu. Tetapi kita sebagai manusia dia tak terpelihara. Tak boleh nak lari. Maknanya kelemahan kita laku. Pada masa itu kita kembali. Masalahnya ialah kadang-kadang ada orang tu kita kata benda tu salah. Tak apalah salah pun nak buat juga. Itu baru khianat yang berterusan, yang tercela. Adapun kesalahan, bahkan ada hadis kursi dalam bab taubat ni, kalaulah manusia ni tak bersalah, Allah akan bangkit makhluk lain yang bersalah dan dia bertaubat kepada Allah. Kerana sukanya Allah kepada orang yang bertaubat. Apa maksud taubat? Maksudnya orang tu melakukan kesalahan ataupun melakukan kelalaian. Walaupun kita disuruh untuk tidak melakukan benda yang haram, disuruh tidak melakukan benda yang makruh, andai kata kita lalai, kita lemah lakukan juga, kita bertaubat. Pada masa kita lakukan itu, ya kita khianat pada masa itu. Tapi kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak dinamakan orang yang melakukan kesalahan bila dia bertaubat. Orang yang buat benda yang dia mungkir janji, lepas tu dia dah tunai janji dia tak mungkir lagi nama khianat. Tapi kalau dia mungkir janji, lepas tu terus mungkir janji lagi, lepas tu cari alasan pula, tu khianat lah tu namanya. Alasan untuk tidak melakukan itu boleh jadi khianat. Tapi dia masih lagi berpeluang untuk bertaubat walaupun dia pada ketika itu dia fasik kerana melakukan dosa besar. Dia fasik. Dosa ni pula ada dosa besar, ada kecil. Dosa kecil, dosa besar dia fasik. Dosa kecil dia hapus dengan perkara-perkara yang sunat. Jadi katakan dia dosa besar, dia boleh bertaubat. Dan taubat ini orang kepada manusia, peluang untuk dia tidak jadi dia diampunkan oleh Allah terbuka sampai bila-bila. Sehingga kiamat. Jadi tak timbul orang jahat. Orang yang jahat di kalangan manusia ni tak timbul dia tu ada peluang. Tak. Dia jahat, dia boleh jadi baik. Dia nak ke tak nak jadi baik. Sebab kita doakan supaya kita jadi baik. Saudara mara kita jadi baik. Kawan-kawan kita bagi dia baik. Allahumma aslih. Perelokkan pemimpin-pemimpin kita. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia salah, kalau dia berterusan kesalahan, maka dia boleh sampai kepada tahap istidraj tadi. Ada sampai dia fasik dan dia layak untuk dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia buat kesalahan, kalau dosa besar, dia bertaubat nasuha, maka pada masa itu dia sudah tidak ada lagi. Saya rasa terjawab di situ. Ada melakukan kesalahan pada masa itu, tapi bila dia lakukan kesalahan, dia bertaubat, Allah ampun. Orang yang at-taibu minan dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada kesalahan seolah-olah dia tidak ada kesalahan. Biasa kita baca antara dua khutbah tu, setengah-setengah masjid dia baca at-taibu minan dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada kesalahan seolah-olah dia tidak ada kesalahan. Bila Allah terima taubat dia, dan Allah berjanji orang yang melakukan kesalahan, bila dia bertaubat, Allah berjanji akan menerimanya. Bahkan orang yang bertaubat itu termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, terjawab rasanya. Ada lagi? Rasanya tak ada dah Ustaz. Rasanya yang cat pun dah tak ada kan. Yang chatting pun dah tak ada. Yang kalau yang direct pun tak ada juga Ustaz. Juga kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Taala supaya Allah memberi kebaikan kepada kita sehingga kita bertemu dengan Allah, dan kita tangguh dulu kuliah kita ini dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf atas kekurangan. Cakap seorang-seorang ni dia rasa mana apa ada kelainan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas syarahan ini.